Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi dalam subjek RBT. Okay, dalam ini kita akan sambung dalam bab 2 pengurusan projek. Okay, jom kita imbas balik apa yang telah kita belajar sebelum ni. Kita belajar definisi, kita telah belajar menjana idea reka bentuk, kita telah belajar langkah pengurusan pelaksanaan projek. So kali ini hari ini kita akan belajar iaitu 2.4 meraka perancangan projek. Itu awak akan belajar pada hari ini. Okey, jom kita buka buku teks muka surat 35. Okey, buka muka surat 35. Okey, kita tengok bahagian bawah ni. Merangka perancangan projek. Okay, yang lepas setelah awak belajar apa itu langkah-langkah yang kita kena tahu, iaitu ini kita akan belajar yang ini. Yang lepas kita belajar perancangan, penjadualan dan pengawalan. So hari ini kita akan belajar lebih detail apa yang kita nak rancang, apa penjadualan, ada apa itu pengawalan. Okey, yang pertama adalah perancangan projek. Okey, perancangan projek. Okey, apa yang kita rancang. Okey, jom kita baca sama-sama. Perancangan projek. Perancangan projek ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama menjadi penentu objektif suatu projek. Maksudnya perancangan ni penting. Apa tujuan projek ini dilakukan. Okey, perancangan projek yang baik dapat mengenal pasti objektif. Maksudnya apa kehendak customer. Lepas tu mengelakkan perbaziran sumber untuk menjimatkan kos dan mencegah gangguan. Okey. Apa tugas pengurus projek? Okey. Pengurus projek tu adalah awak lah. Penentuan utama, maksudnya dia perlu menentukan tujuan dan objektif projek ini supaya dapat memenuhi kehendak customer. Dia melibatkan tempoh, iaitu masa berapa lama nak siapkan, berapa kos, berapa kuantiti, apakah kualiti yang dikehendaki oleh kepada customer. Okay, yang kedua adalah penentuan utama, maksudnya telah diutamakan apa itu objektif dan objektif projek ni. So dia akan perancangannya lebih terperinci, iaitu kat mana nak cari duit, dekat mana nak cari duit, siapa pembantu dia, kemudian dokumen-dokumen perjanjian yang diuruskan oleh setiausaha. Apakah orang kata syarat keselamatan ni, syarat risiko dia, apa semua tu dia perlu kaji satu persatu. Kemudian yang seterusnya, bahagian ketiga, pengelolaan aktiviti. Ia melibatkan pembuatan atau pembangunan. Maksudnya dia telah rancang semua lakar apa semua, dia akan hantar untuk buat produk ini, untuk hasilkan produk ni betul-betul keluar ikut sama macam dalam lakaran. Kemudian yang terakhir adalah matriks organisasi atau pasukan. So dekat peringkat ini ia akan bentuk pasukan, maksudnya bentuk kumpulan untuk menjalankan projek ni sampai berjaya. Daripada ahli-ahli dia, maksudnya pembantu-bantu dia mestilah sesuai yang dengan projek. Okey, habis bahagian perancangan. So kita akan masuk dalam penjadualan. Okey, untuk apa penjadualan ni? Jadual disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Bila ingat tak yang saya buat jadual tu? Daripada Januari sampai Julai. Okey. Dan bentuk perancangan berapa bulan, kemudian bahagian penjadualan ni berapa bulan, kemudian bahagian pengawalan ni berapa bulan. So awak akan nampak dan awak akan ikut jadual tu. Maksudnya kita tak nak lari daripada masa yang diperlukan oleh customer.
Tujuan dia adalah untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Kemudian mengawal sumber tenaga pekerja, mengelakkan pembaziran dan mengurus bahan mentah secara sistematik. Ini kita punya rangkaian, maksudnya jadual yang perlu awak patuh. Maksudnya di sini dia blok. Blok ni maksudnya peringkat ke peringkat lah. Maksudnya bila awak dah capai, awak tik. Dah capai, awak tik. Dan jadual ini, jadual yang cantik molek ini dipanggil catagan ataupun catabar. Dia adalah maksudnya apa yang perlu awak ikut. Tengok sini, perbincangan konsep bersama pelanggan, minggu ke berapa. Kemudian nombor 2, melakar, minggu ke berapa. Kemudian yang ketiga, mencari pembekal bahan, nak cari kat mana. So minggu ke berapa perlu capai. So yang keempat, pesanan, minggu ke berapa. Lepas tu bila dapatkan bekalan bahan tu, dah cari, bila nak dapat balik, bila. Lepas tu kemudian awak dah dapat bahan tu, awak menanda, mengukur dan memotong bila perlu capai. Kemudian dah potong apa semua, perlu pasang. Bila nak capai, minggu ke berapa. Kemudian uji, adakah ia ni tahan, adakah boleh terbuka ke, patah ke, uji bila tu. Kemudian kemasan, cat bagi cantik, biar jadi warna hijau seperti ini, bila. Kemudian siap dan minta duit daripada customer tu bila. So di bahagian sini adalah bahagian penjadualan. So yang ketiga, C, pengawalan. Pengawalan apa dari segi apa? Pengawalan dari segi semua aktiviti dilakukan secara optimum. Maksudnya tak ada yang melengah-lengah, tak ada buang masa. Semuanya sentiasa buat kerja yang disediakan. Kemudian yang kedua, kerja-kerja tu mesti siap ikut masa. Contoh kalau awak dah ikut dalam ni kan, dalam catagan ni, minggu ke berapa perlu siapkan. Kemudian yang ketiga, apakah sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian yang keempat, jika ada perubahan kerja, maksudnya tiba-tiba customer ni nak cepat daripada bulan 7 dia nak bulan 5 sebab dia nak cepat. So awak kena cepatkan dalam minggu ni. Itulah bahagian pengawalan. Jadi kesimpulannya yang kita belajar hari ni, untuk merangka perancangan projek ada 3, iaitu perancangan, kedua penjadualan, yang ketiga pengawalan. Dalam perancangan ni tugas pengurus mesti penentuan utama. Ni kos berapa, bila masa nak siapkan, ni penentuan utama, maksudnya kerja ahli-ahli awak okey ke, bahan-bahan yang nak gunakan apa, kualiti macam mana. So pengelolaan aktiviti ikut jadual, metrik organisasi maksud kumpulan awak. Yang kedua, tujuan penjadualan. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan masa daripada kerugian, mengawal sumber tenaga, maksud pastikan awak punya ahli kumpulan tu kerja, tak ada yang melengah ke, curi tulang ke, tidur ke, tak ada. Mengelakkan pembaziran, mengurus bahan mentah secara sistematik, maksudnya tiada pembaziran kat situ. Kemudian yang terakhir, pengawalan, diperlukan semua aktiviti dilakukan secara optimum, semua aktiviti disiapkan mengikut masa, sumber dikenal pasti dan perubahan jadual jika ada perubahan pembaharuan projek. Tugas awak dekat sini dalam muka surat 22 modul yang kedua, saya nak awak siapkanlah semua ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sini, awak siapkan dalam muka surat 22. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.